Jadi dia kata kalau aku tahu lambat macam ni aku tak akan ikut travel ni, kalau aku tahu lewat macam ni aku tak akan pergi umrah macam ni. Jadi bila sampai di Mekah sepatutnya adalah adab-adab yang sepatutnya kita perhalusi. Ini berlaku pada saya dan saya bercakap, kalau begitu jadi tak payahlah kata ada aircon. Dan saya dilonggok-longgokkan tempat lain, tapi bayaran dia sekian. Ambil kesempatan dan menggunakan agama untuk keuntungan. Jadi kalau nak buat umrah ni, sekurang-kurangnya ada 3 persediaan yang kita kena pandang. Satunya persediaan mental. Jadi kalau mental tak kuat ni, masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang bersama-sama dengan saya, Abon, jantan terhangat di pasaran. Ya, seperti biasa kita bincang atau dalam program Sembang Sokok Tinggi, Sembang Tak Kosong Tapi Berisi. Jadi jangan ke mana-mana, harap semua para penonton dapat tunggu hingga ke ujung bual bicara. Tapi satu lagi nasihat kepada tuan-tuan dan puan-puan para penonton. Ingatan juga kepada yang berminat dalam program ini, jangan lupa tekan like, share dan subscribe yang berada di dalam skrip anda itu. Apakah topik kita pada kali ini? Kali ini kita akan bincangkan ataupun bual bicara kita, perkongsian kita bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, iaitu majlisnya cukup harmoni dalam suasana yang meriah. Topik kita kali ini mengenai dengan ibadah umrah. Jadi untuk kita bincang ataupun bual bicara ini diteruskan dalam topik yang cukup hebat dan juga saya rasa dalam keadaan masa yang sesuai dalam ibadah umrah ini, kita bersama dengan Ustaz yang akan menemani saya dalam sepanjang program ini sehingga akhir bual bicara. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Ustaz Muhammad Faiz bin Osman. Ustaz sebagai seorang pendakwah bebas dan juga guru Al-Quran. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang Ustaz. Ahlan wa sahlan. Apa khabar? Sihat. Sebelum ni kita pernah jumpa dekat Masjid Sultan Salihuddin. Hishamuddin di Ulu Langat. Betul. Alhamdulillah. Gambar pun ada. Okey, para penonton sekalian, alhamdulillah bertemu kita dalam rancangan Sembang Songkok Tinggi, Sembang Tak Kosong Tapi Berisi. Topik kali ini ibadah umrah. Bila kita cerita pasal umrah ini, ada juga beberapa tanggapan lah dan pengertian bagi setiap individu. Ada yang umrah ikut-ikutan, ada umrah ni suka-suka, lebih jauh lagi umrah ni sebagai melancong, dia sebagai memenuhi hobi, dan juga umrah ini adalah sebagai orang kata memenuhi rakan-rakan, memenuhi permintaan sahabat-sahabat yang lain pergi, maka dia pun pergilah. Maksudnya duit tak jadi masalah, cuma cara nak ke umrah tu agak berbeza-beza. Ada yang ada duit tapi perginya begitu saja, ada yang tak ada duit tapi bercita-cita nak pergi. Dan yang paling jadi masalah ataupun perbincangan kita hari ini, ada duit, ada masa tapi belum ada seru. Jadi inilah persoalannya dan kita berkongsi dengan Ustaz Muhammad Faiz bin Osman. Macam mana pandangan Ustaz dalam hal itu? Alhamdulillah, sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi kita kena sedia maklum, umrah ni dia adalah proses ziarah ataupun melakukan perjalanan. Namun perjalanan tersebut dia bukan jalan macam pergi ke Las Vegas, bukan macam pergi Pulau Langkawi, bukan macam pergi ke tempat-tempat yang lain, tapi dia adalah sebuah perjalanan yang dijanjikan jika disandarkan dengan niat dan syarat yang betul akan menghasilkan pahala. Jadi ramai di kalangan kita kadang-kala dia sampai takut nak pergi menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Boleh jadi kerana terlalu banyak baca kisah-kisah mistik dalam buku-buku yang lama menyebabkan dia rasa takut nak pergi.
dan akhirnya dia hanya memendam rasa. Ada pula yang tak bersedia dan dia beranggapan aku masih banyak dosa sampai-sampai belum sampai seru kiranya nak menuju ke Mekah Al-Mukarramah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadinya kita nak kena sedia maklum, nak kena senantiasa faham. Umrah ini dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Taala sebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 196, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mereka-mereka yang dijemput untuk menuju ke Makkahul Mukarramah ini sebenarnya adalah mereka-mereka yang meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia begini, dari sudut hidayah ataupun dari sudut jodoh lah sekalipun, kalau kita sembang-sembang santai begini, dia berhajat sangat kepada permintaan sampailah kepada ibadah umrah itu sendiri. Dia bukan asal siapa ada duit confirm sampai, siapa sihat confirm sampai, belum lagi begitu. Akan tetapi sebenar-benarnya ibadah umrah ini adalah mereka yang Allah Ta'ala pilih sesuai dengan bagaimana hati mereka tu kuat dan juga terikat nak sampai ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umrah kerana Allah Ta'ala. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin ada yang takut mendapat balasan di dunia lagi atas dosanya apabila sampai di sana. Jadi itu yang dia kata kadang-kadang dia tak nampak Kaabah. Tu banyak yang Ustaz bagi tahu, kata dia macam mana nak nampak Kaabah, dia masih di Madinah lagi. Dan ada juga yang pergi saya hobi je hari ni pergi, so bila dia balik tu Ustaz, kepada kita tak ada apa-apa kesan dan dianggap perjalanan itu sebagai satu misi pelancongan dan juga macam tempat-tempat yang lain. Dia kata bergantung pada niat kita. Kalau kita mengagungkan kebesaran Tuhan, melihat Kinabalu tersergam indah, ini adalah ciptaan Tuhan, dia kata sama je dia punya fadilat, dia mengagungkan keesaan Allah. Macam mana pandangan tu Ustaz? Dia begini pula, dalam bab melakukan perjalanan ataupun permusafiran, dia berbeza macam kita nak pergi ke tempat-tempat yang lain. Kerana dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, la tashuddur rihal illa li thalathati masajid. Jangan kalian bersangat-sangatan melakukan perjalanan kecuali ke arah 3 masjid. Satunya Nabi kata Masjidil Aqsa, wa Masjidil Haram, wa Masjidi hadha, dan masjidku ini. Jadi benar, bila kita pergi ke satu-satu tempat yang menakjubkan, kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ini merupakan perintah. Ketika Allah Taala sebut dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tak saja-saja cipta jin, aku tak saja-saja cipta manusia, melainkan aku perintahkan ke atas mereka untuk beribadah. Jadi perjalanan ke Gunung Kinabalu, perjalanan ke Gunung Tahan, dia bukan sebuah yang diperintahkan. Tetapi ke Mekah Al-Mukarramah, ke Masjidin Nabawi, dia adalah urusan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan penjelasan tadi mungkin para penonton kita dapatlah membezakan yang mana perjalanan untuk yang diredai, perjalanan yang mana dituntut, dan juga mana perjalanan yang mendapat barakah dan juga menjadi satu-satu syarat untuk kita sebagai orang Islam. Minta maaf lah bos, lambat sikit. Ada gula habis pula. Allah. Tapi nasib baik ada gula dabis ni kan. Sila Ustaz. Ustaz, ada soalan sikit lah dengar Ustaz cerita pasal apa nama? Pasal umrah. Semangat dia jadi beremam belum Ustaz. Semangat nak pergi ni. Tapi Ustaz nak tanya, ada apa-apa tips ke nak pergi umrah ni? Sebab orang kata nak pergi umrah ni kena belajar cakap Arab. Boleh tak? Macam ni Ustaz kongsi sikit Ustaz. Itu kalau nak kahwin orang Arab. Oh ya ke? Ya, Masya Allah. Jadi setiap sesuatu yang kita nak buat, nak tak nak, kena ada persediaan. Ya, sebab dalam Al-Quran itu sendiri pun Allah Ta'ala berpesan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ciri-ciri al-falah, ciri-ciri orang yang berjaya, dia mesti adakan persediaan. Jadi kalau nak buat umrah ni, sekurang-kurangnya ada 3 persediaan yang kita kena pandang. Satunya persediaan mental. Jadi kalau mental tak kuat ni masalah. Sebabnya kita kena faham, Nabi SAW kata, inna safara qita'atun minal azab. Sesungguhnya permusafiran itu merupakan sebahagian daripada azab. Jadinya nak tak nak kena simpan dalam kepala, dalam permusafiran perjalanan akan ada sedikit kepayahan, kepenatan, keletihan dan seterusnya. Jadi begitu. Yang keduanya kena ada persediaan fizikal. Sebab umrah ni dia lebih kepada ibadah bersifat tenaga.
Dia bukan macam kita datang kuliah dengar saja. Bukan baca Quran begitu saja, tapi umrah ni dia merupakan ibadah yang melibatkan tenaga. Kita nak kena tawaf, kita nak kena bersa'i, nak pergi hotel pun berpuluh meter ataupun beratus meter. Jadi kalau daripada Malaysia ataupun daripada tempat kita sendiri kita tak bersiap siaga, maka bila sampai dekat sana itu yang ramai orang kecundang. Dia rasa letih, dia cepat marah dan seterusnya. Dan sebenarnya dalam banyak-banyak persediaan yang ketiga yang paling penting, yang sepatutnya dijadi yang pertama, iaitu persediaan dengan ilmu. Kerana Nabi SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Kalian kalau nak melaksanakan ibadah haji ataupun umrah, ambillah jalan haji dan umrah tersebut daripada aku. So, ramai di kalangan kita kadang-kadang bila sampai dekat sana, yang asalnya dekat Malaysia ni tak terkenal pun sebagai para penuntut ilmu. Sampai dekat sana sibuk jadi mufti. Yang ni boleh, yang ni tak boleh, ni boleh, ni tak boleh, pasal kedangkalan ilmu. Jadi siapa saja kalau nak pergi buat umrah, pastikan sekurang-kurangnya ketiga-tiga ni adalah persediaannya. Allah Ta'ala. Ilmunya Jadi, tu. kalau nak pergi umrah ni, kalau Ustaz sebut 3 tadi, tak adalah masuk belajar bahasa Arab. Cakap Melayu orang boleh? Betul lah. Jadi sebenarnya Tak perlu ke? Tak perlu. bahasa Arab ni, dia kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, dia adalah kewajipan atas tiap-tiap Muslim untuk dia belajar. Sebab tanpa bahasa Arab, macam mana kita nak kenal agama? Sebab Al-Quran itu sendiri pun turun dalam bahasa Arab. Tapi kita semua sedia maklum. Kata Imam Malik rahmatullahi alaih, "Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq." Sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun membahagi-bahagikan amal sebagaimana Allah telah membahagi-bahagikan rezeki. Ada orang dia direzekikan boleh cakap Inggeris fasih, ada orang boleh cakap Jawa fasih, ada orang boleh cakap Arab fasih. Ala kulli hal, apa-apa sekalipun, kita memang dituntutlah untuk keluar menuntut ilmu, dan sebenarnya tarikh expired untuk tuntut ilmu ni adalah saat kita masuk di dalam tanah kubur sahaja. Tapi selama kita hidup ni, silakanlah keluar untuk menuntut ilmu. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita juga sebenarnya. Jadi tak ada masalah lah kau tak pandai bahasa Arab pun. Tak, masalahnya bila kita nak tahu menawar dalam masa nak shopping. Dia tahu dua je, halal haram. Halal haram. Mahal murah. Mahal murah. Okey Ustaz, terima kasihlah jawapan Ustaz. Saya nak kena pergi tutup api tu. Sila. Hangit itu Ustaz. Ustaz dulu Ustaz. Okey, terima kasih insya-Allah. Okey. Okey. Okey Ustaz, kalau kita cerita, kita dah ada persiapan, persediaannya dah ada, dan kita pun diterima sebagai tetamu Allah, kita dah sampai di tanah suci. Tapi selain daripada rukun-rukun umrah yang kita dah tahu dan kita dah orang kata dah buat persiapannya tu, kadang-kadang kita terlupa akan adab-adab ataupun pantang larang yang dianggap remeh dan dianggap ini bukan sebahagian daripada agama yang diwajibkan. Maka berlakulah perkara-perkara yang luar daripada adab yang dituntut mengerjakan umrah tu Ustaz. Taib. Jadi bila berbicara tentang adab ni Abang Abun kan, saya teringat sangat ucapan Syekhul Islam Abdullah Ibn Mubarak rahmatullahi alaih. Katanya, "Kunna ta'allamna al-adaba 30 ama wa ta'allamna al-ilma 20 ama." Dahulunya kami keluar menuntut ilmu, kami keluar mempelajari adab selama 30 tahun. 30 tahun keluar untuk belajar tentang adab sahaja, dan kami keluar mempelajari tentang ilmu selama 20 tahun. Menunjukkan keutamaan menjadi manusia beradab lebih utama daripada manusia sekadar memiliki ilmu sahaja. Hatta Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Aku ini diutuskan tak lain tak bukan untuk menyempurnakan adab-adab dan akhlak-akhlak yang baik. Jadi, bila kembali kepada persoalan Abang Abun tadi kan, kalaulah kita dah tahu rukun-rukun umrah, syarat sah umrah, wajib umrah dan semisalnya, maka kita nak kena tahu ke mana sahaja kita pergi, kita dituntut untuk beradab dan juga berakhlak. Jadi adab ketika di tanah Mekah ataupun di tanah haram ini, Madinah ke Mekah Al-Mukarramah ke, kita nak kena tahu dia senantiasa terkait rapat dengan 3 hal. Satunya hati, yang kedua ucapan, dan yang ketiga dengan perbuatan. Maka saya senantiasa teringat firman ataupun hadis qudsi yang Allah Ta'ala nyatakan, "Uzkuruni fir rakha, azkurukum fi syiddah." Kalian semua, wahai hamba-hambaku, ingatlah aku dalam kesenangan, supaya nanti ketika kalian susah, aku pula akan ingat kepada kalian. Jadi, kita dah sebutkan sebentar tadi berkenaan dengan sebahagian permusafiran itu merupakan cebisan azab. Maka ada kepayahan. Jadi, time kita senang ni, ingatlah Allah Ta'ala sungguh-sungguh. Dan kalau kita nanti susah, pastilah Allah kata Allah akan ingat kita kembali.
Tapi ramai di kalangan kita di kala ini, dia senantiasa mudah untuk buruk sangka kepada Allah. Itu azab. Itu sendiri adalah azab. Dan yang kita berbicara tadi, yang kedua tadinya, berkenaan dengan mulut. Ada orang ni, dia sangkakan dengan dia memiliki segalanya, apa aku nak cakap suka hati akulah. Dahulunya saya teringat ada satu peristiwa dan satu kisah di mana ada seorang lelaki ni, dia marah kepada satu syarikat travel ni kerana bukan salah travel tu, airport, flight delay. Jadi dia kata, kalau aku tahu lambat macam ni, aku tak akan ikut travel ni. Kalau aku tahu lewat macam ni, aku tak akan pergi umrah macam ni. Dan akhirnya, sampai saja dia dekat sana Abang Abun, dia kena uji. Tak mampu bangun, tak mampu nak buat amal ibadah sampai hari dia kembali semula. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita tak mahu kerana macam pepatah Melayu dahulu kata apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Dan ramai orang dia suka mengucapkan hal-hal yang tak sepatutnya di tanah suci. Dan kita sebutkan tadi yang ketiganya dengan perbuatan. Jadi makna katanya bila sampai dekat sana ni, adab-adab ramai di kalangan orang-orang kita ni tercicir. Cakap lepas dalam waktu yang sama, ni mata kasar saya lah Abang Abun kan. Kita duk tengok jemaah Melayu ke, tak kisahlah mana-mana negara sekalipun, kadang-kadang tanpa rasa segan silu merokok dan semisalnya. Seolah-olah kita kata langsung tak respect, tak hormat, itu adalah tanah suci. Jadi sepatutnya kita nak kena sedia maklum bila kita pergi ke tempat orang yang bahasa Melayu kita pun kita ada sebut, masuk kandang kambing kita mengembek, masuk kandang lembu dan seterusnya kan. Jadi bila sampai di Mekah, sepatutnya adalah adab-adab yang sepatutnya kita perhalusi. Tidaklah kita buat semisal orang-orang lain menuju ke tempat-tempat yang lain sebatas nak selfie, nak ambil gambar, nak shopping. Sebab saya kira kalau nak shopping ke, nak selfie ke, banyak tempat lain lagi yang boleh kita buat hal tersebut. Tapi bila sampai di tanah Mekah ni ataupun di tanah haram ni, kita memang nak kena fokus tentang ibadah. Allah Ta'ala. Okey, berkenaan dengan kau kata provokasi untuk kita boleh bercakap, kita boleh marah atau disebab satu bertolak daripada rasa tak puas hati. Kadang-kadang ada juga pihak travel ni mengambil kesempatan. Contoh macam saya dijanjikan satu bilik aircon suami isteri. Sekian bayaran dia. Kalau nak 3 orang lain, 4 orang lain, ada aircon lain, yang kipas lain. Tapi bila ada sampai di sana, mungkin saya dicampurkan pula dengan 4 orang, isteri saya campur orang lain. Lepas tu tempat saya tak dapat kipas. Dia tak dapat dia punya status yang dia bayar. Kalau tidak, main pukul rata je lah. Sebab kita anggap benda ni sebagai, orang kata, kalau kita nak pergi umrah, jangan pentingkan itu dan kita jangan kelas-kelaskan. Jadi bila kita persoalkan, dia kata tak apalah, ini panas dunia. Jangan nanti kita dapat panas di neraka nanti. Saya kata kalau gitu, ini berlaku pada saya dan saya bercakap, kalau begitu jadi tak payahlah kata ada aircon. Dan saya dilonggok-longgokkan tempat lain, tapi bayaran dia sekian. Bertolak daripada situ, kadang-kadang dia punya asbabnya tu mencetuskan orang rasa tak puas hati, orang dah terasa macam yang Ustaz cakap tadi, mungkin terlepas cakap. Jadi saya rasa semua pihak akan main peranan, bukan diri sendiri, tapi sahabat, orang sekeliling, travel, bermula daripada situ. Macam mana pendapat? Ambil kesempatan dan menggunakan agama untuk keuntungan. Ya, betul. Jadi sebenarnya kita boleh lihat sendiri hal-hal tersebut dia bukan setakat berlaku dalam travel sahaja. Mana-mana sektor, hatta dalam masjid surau sekalipun orang suka ambil kesempatan. Mereka mungkin terlupa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa innal kadhiba la yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Sesungguhnya setiap kejujuran akan membawa engkau kepada kebaikan dan tiap-tiap kebaikan akan memandu engkau masuk dalam syurga Allah. Dan sesungguhnya tiap-tiap penipuan akan membawa engkau kepada kehancuran. Setiap kehancuran dan dosa itu akan bawa engkau masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ramai di kalangan orang-orang yang mengasaskan travel ini kadang-kala dia gelap mata. Pentingkan keuntungan. Dia pentingkan keuntungan sampai dia lupa pada janji-janji dasarnya. Akan dapat bilik sekian, akan naik kenderaan sekian, hotel sekian, dekat sekian, jauh sekian. Kadang-kala itulah dia di antara taktik
ataupun ucapan emas mereka ketika mereka kata, tak apalah, tahanlah, penat di dunia, bahagia di negeri akhirat, panas seketika, insya-Allah nyaman di negeri syurga kelak. Jadi sebenarnya tak layaklah untuk seorang Muslim. Bab kata Nabi, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang Muslim merupakan saudara ke atas seorang Muslim yang lain. Sangat tak boleh untuk dia menzalimi, sangat tak boleh untuk dia mencerca, menghina dan seterusnya. Jadi ini antara nasihat kita lah untuk pemilik-pemilik travel dan semisalnya. Maka hendaklah jujur dalam janji-janji dan juga jangan take for granted, kita kata kan. Makna katanya ambil kesempatan atas kesulitan dan kesempitan orang lain. Sebab boleh jadi jemaah kita ni Abang Abun duit tak berapa nak ada pun. Kumpul bertahun-tahun tapi sampai dekat sana dengan janji-janji berbunga-bunga yang akhirnya dia dapat hanya tadilah caci maki, kepenatan dan seterusnya. Itulah. Jadi tak mustahil lah kalau ada yang orang kata bukan tawaf di Mekah tapi tawaf di KLIA je. Jadi itulah pada penonton sekalian, saya rasa dengan ucapan tu rasanya kita dah pergi lebih jauh daripada itu. Mungkin mendapat banyak pengalaman yang kita utarakan dengan soalan yang kita dah Ustaz jawab tadi pun dengan cukup jelas, dengan suara yang orang kata menyeramkan lah. Jadi menasabahlah sebagai pendakwa bebas dan juga guru Al-Quran. Alhamdulillah. Saya rasa penonton juga setuju dengan saya katakan kita mendapat jawapan yang cukup jelas. Okey Ustaz, daripada soalan panjang lebar tadi, kita dah katalah kita dah memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan. Kita punya umrahnya okey, dalam mengerjakan umrah tu kita punya adab, kita punya ibadahnya, kita punya perjalanan ke sana, semuanya dipermudahkan. Dan apa agaknya tanda-tanda Ustaz yang mengatakan ataupun yang kita boleh rasa bahawa umrah yang kita buat itu adalah betul dan diterima oleh Allah? Masya-Allah, masya-Allah. Jadi saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut kepada kita, al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Umrah yang diikuti dengan umrah yang berikutnya akan menjadi penghapus dosa kepada umrah yang terdahulu ataupun in between. Dan haji yang mabrur tidak ada ganjaran lain kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebahagian ulama dia berbeza pendapat apakah tanda-tanda seseorang itu mendapat umrah mabrurah. Dan kita kena tahu mabrurah ataupun mabrur itu datang daripada perkataan bir. Bir itu bererti baik. Jadi yang kita dapat fahami, maksudnya umrah tersebut menjadikan kita semakin baik. Ya, itulah tanda-tanda yang pertama menunjukkan seseorang itu mendapatkan umrah yang mabrurah ataupun haji yang mabrur. Namun di sana ada perbahasan yang lebih sedikit dalam. Kalau kita renung kepada surah Al-Baqarah ayat 197, Allah Taala sebut al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafath wala fusuq wala jidal fil hajj. Allah kata haji itu pada tarikh dan bulan-bulan yang telah dimaklumkan. Kalau kita nak pergi buat haji, bulan Syawal kita boleh niat, Zulkaidah dengan Zulhijjah, ini 3 bulan. Faman farada fihinnal hajj, dan Allah Taala berfirman, barang siapa yang dipanggil untuk melaksanakan mengerjakan ibadah haji ataupun umrah, maka jaga 3 ini. Fala rafatha, jangan sampai dia bermesra-mesra antara pasangan. Wala fusuq, jangan, ini perbuatan pula. Jangan pula sampai dia pergi buat benda-benda yang fasik, cabut tumbuh-tumbuhan, pergi berburu saja-saja nak cukur, pakai minyak wangi dekat ihram, tak boleh. Wala jidal, jangan asyik berdebat. Jadi sebahagian salafus salih ataupun ulama-ulama salafus salih mengatakan kepada kita, barang siapa yang ketika berada di tanah suci tersebut dia tidak melakukan ketiga-tiga hal ini, maka inilah di antara tanda-tanda dia mendapatkan umrah mabrurah. Tapi bila Allah Taala sebut begini, pastilah ujiannya sampai, Abang Abun. Kadang-kadang kat Malaysia ni kita tengok isteri kita biasa-biasa je, sampai kat sana nampak jelitawan pula. Nampak lebih indah dan lebih cantik daripada kebiasaan pula. Makanya Allah pesan fala rafath, jangan bermanja-manja, jangan berpegang-pegangan sampai bawa kepada persetubuhan. Dan yang kedua, tadi macam kita sebut tadi itulah, jangan sampai kita buat benda-benda yang fusuk. Dan yang paling saya nampak jelas ketika berkhidmat di tanah suci dahulu kalanya, ramai di kalangan kita sangat suka berdebat.
Ini tak boleh, ini boleh, dan ini tak boleh itu tak apa lagi. Tapi sampai bermasam muka, sampai bergaduh, tak bertegur siapa. Sesungguhnya umrah dan haji tidaklah membawa kesimpulan begitu. Bukan pergi nak bergaduh, pergi nak satukan hati. Jadi semoga siapa-siapa juga yang pergi atau Abang Abun sekalipun selepas ni mungkin dijemput lagi oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan haji dan juga umrah. Moga-moga mendapat umrah mabrurah dan juga haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Maknanya tanda-tanda tu kita boleh rasa dan kita boleh tahu di tanah suci lagi. Bukan maknanya bila kita dah balik daripada tanah suci, kita balik ke perangai asal, itu pun dikira sebagai kita dapat tahulah di mana kedudukan kita punya. Dan kita tak nak jadi orang kata menjadi penentu haji kau, umrah kau. Kita bukan itu, dan ini adalah kuasa Allah Ta'ala. Dan kita bukan boleh senang-senang menghukum orang balik haji. Tengok buat macam ni, dia kata haji kau tak sah, haji kau mabrur. Dia jadi tukang dia jadi penentu pula. Dia kan penentu pula. Jadi orang kata dari penerangan itu tadi, maka siapa makan cili dia rasa pedas lah. Dia tahu. Dia tahu di mana kedudukan umrah ataupun dia punya pahala tu, adakah diterima ataupun tidak. Tapi yang pastinya dia dah pergi. Itu saja kita rasa. Kalau ada Ustaz nak tambah lagi? Jadi yang selepas balik itu pula. Selepas balik, sebenarnya sebelum balik itu sendiri, ketika masih lagi berada dekat sana, kita kena kenangkan ucapan Imam Syafi'i. Dia sebut al-iman yazid wa yanqus. Iman itu menaik, iman itu menurun, Abang Abun. Ada ketika iman kita ni bersemangat wajar nak buat ibadah, ada keadaan kita rasa lemah dan letih. Maka saat kita tengah kuat tu, pulun habis-habis, Abang Abun. Ketika mana kita rasa down, kita rasa lemah ni, maka tolong kenangkan kembali zaman kita tengah kuat beribadah. Moga-moga dia membantu. Tapi poin utamanya, waktu masih lagi berada dekat sana, kita kenangkan betapa susah payah aku kumpul duit, susah payah aku menempuh perjalanan, letih, makan lambat, beratur, bla bla. Kita berdoa menangis-nangis depan Kaabah. Takkanlah kita simply ataupun begitu sahaja kita nak hilangkan detik-detik keemasan itu bila kita sampai di tanah air kita. Maka kadang-kadang galak juga melihat ada orang sampai di tanah air, dia kembali sebagaimana zaman silamnya. Allah Ta'ala. Jadi pada para penonton kita, itulah dia perkongsian ilmu semasa berada di sana, dia mengerjakan umrah, apa persiapannya dan segala yang disuruh, apa yang ditinggalkan, apa yang dilarang. Rasanya dah cukup jelas. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baiklah Ustaz, nampaknya pertemuan kita sudah sampai ke penghujung. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada penonton kita yang setia menanti, setia menonton sehingga ke akhir rancangan kita. Jadi kalau ada sebarang komen nanti, bolehlah kita kongsikan di ruang komen di bawah. Semoga penerangan yang kita sampaikan ataupun yang Ustaz dah beritahu dalam sepanjang rancangan itu tadi menjadi keberkatan kepada kita dan menjadi panduan hidup, insya-Allah. Kepada pendengar ataupun penonton kita juga, bagi yang dah sampai seru, kita cuba ingatkan balik orang kata apa yang kita bualkan ini. Semoga apabila menjadi tetamu Allah itu nanti, bukan saja kita dah bersiap sedia dari segi fizikal, segi keuangan, tapi pantang larang adab juga perlu dijaga. Ini juga menjadi salah satu yang dituntut oleh Islam supaya kita kembali nanti mendapat satu ibadah umrah yang mabrur, insya-Allah. Jadi sebelum saya mengakhiri ini, jadi kita juga mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan untuk like ataupun share atau subscribe dalam Easy Share. Jadi sebelum saya mengakhiri program kita pada kali ini, saya sudahi dengan serangkap pantun lah Ustaz. Boleh. Saya kalau tak pantun tak sah. Jadi yang korek itu kendi, yang merah itu saga. Dalam perbualan atau perkongsian ilmu itu tadi, semoga mendapat keberkatan dari Yang Maha Esa. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hingga kita jumpa lagi dalam rancangan yang lain, insya-Allah. Jadi Ustaz, saya rasa puas apa yang saya cakap.